dengan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan pada saat ini. Tetapi ala kulli hal, bila mana diminta untuk saya sampaikan topik motivasi, ini satu topik yang besar. Satu perkara yang besar bagi saya untuk menyampaikan khususnya pada Quran. Sebab bila motivasi daripada Quran, sebaik-baik motivasi adalah daripada kalam Allah itu sendiri. Bila saya nak menyampaikan kalam Allah, jadi berat tanggungjawab saya untuk memaknakan terma motivasi itu. Sebab motivasi tidak sekadar berdiri dengan kita membetulkan motif orang berfikir. Tapi motivasi juga datang bersama-sama perkataan motivasi adalah action selepasnya. Bila mana saya diminta untuk sampaikan motivasi, saya bimbang macam mana saya nak mengawal aksi orang-orang yang lain. Macam mana saya nak mengawal dan menentukan tindakan orang lain. Maka sebab tu saya rasa topik ini besar, tetapi ala kulihan saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, lancarkan lisan saya. Mudah-mudahan bukan sayalah yang menggerakkan batang tubuh untuk bertindak selepas ini. Mudah-mudahan Al-Quran dan Allah sendiri membantu kita untuk kita lebih mudah faham dan menjadi orang yang bermotivasi bila menghadapi ujian, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, saya address tuan-tuan dan puan sekalian walaupun ada adik-adik, tuan-tuan juga jadi hari ini tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, hari ini kita akan tengok beberapa ayat daripada Al-Quranul Karim yang kita boleh jadikan sebagai pedoman, yang kita boleh jadikan sebagai kita punya landasan kehidupan kita pada hari ini. Sebab kadang-kadang bila mana kita tersilap arah, kita tak jumpa jalan, tak tahu mana arah nak pergi, maka kita perlukan petunjuk untuk membetulkan balik kita punya kompas kehidupan. Kadang-kadang bila mana datang satu musibah, kita jadi terfokus, terperangkap di dalam musibah itu. Bila datang mudarat pada kita, kita terperangkap di situ. Jadi mudah-mudahan Al-Quran mencadangkan jalan keluar kepada kita untuk kita menyelesaikan kemelut yang berlaku pada hari ini. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, jom sama-sama kita lihat beberapa ayat. Boleh tak minta host enable screen share? Share screen ke screen share? Ya. Okey, dah boleh. Ayat yang pertama yang kita akan discuss, yang kita akan bincangkan pada pagi ini tuan-tuan sekalian, sehingga pada pukul 11.45 insya-Allah. Kita akan bincang pada ayat yang pertama saya nak bincang pada hari ini, iaitu ayat surah Al-An'am 17. Ayat 17 surah Al-An'am. Jadi kalau siapa yang ada mushaf, saya sangat cadangkan untuk anda sama-sama buka mushaf supaya kita boleh tengok, ataupun kalau tak ada mushaf depan mata tak apa, saya dah share screen, anda boleh tengok dekat screen sahaja tuan-tuan sekalian. Ayat ni tuan-tuan sekalian, saya percaya mungkin orang yang daripada kalangan kita, daripada peringkat kita ni dah pernah baca dah ayat. Dan mungkin barangkali pernah mendengar ada asatizah yang mentadabburkan ayat ini. Tetapi izinkan saya tuan-tuan sekalian untuk menambahkan nilai pada pembacaan, pada kefahaman tuan-tuan sekalian pada ayat ini. Bila mana kita membaca ayat 17 surah Al-An'am ini, dia memberikan satu situasi yang sama dengan apa yang kita lalui pada hari ini. Bila mana Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyamsaskallahu bidarrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa 'ala kulli syai'in qadir. Terjemahan ringkasnya yang kita boleh baca dekat bawah tu. Dan jika Allah menimpakan engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya melainkan Dia sendiri, iaitu Allah. Dan jika Ia mengenakan engkau dengan kebaikan, maka Ia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Daripada ayat ni, saya nak tuan-tuan sekalian yang ada nota boleh highlightkan dua kalimah ini. Kalimah yang pertama adalah kalimah bidurrin. Ini kalimah pertama yang kita nak bincangkan pada pagi, yang mungkin memberikan gambaran tentang situasi yang kita alami pada hari ini, iaitu lockdown. Yang kedua, highlightkan perkataan bi khairin. Okay, bi khairin. So ada perkataan bidurrin dan ada perkataan bi khairin. Jadi tuan-puan sekalian, perkara pertama yang menarik sebelum kita nak discuss dua kalimah ini, kita kena tengok terlebih dahulu perkataan yamsaska. Yamsaska. Kenapa jadi iru? Yamsaska. Kalau kita tengok dekat sini, terjemahannya adalah menimpakan kepada kamu, kan? Yamsaska ni kita kata menimpakan kepada kamu. Tetapi hakikatnya massa ataupun yamsaska ini maksudnya adalah menyentuh, sentuhan. Massa maksudnya adalah sentuhan. Dia menyentuh. Jadi Allah kata, kalau ikut terjemahan literalnya, dan jika Allah mahu menyentuh kita dengan satu kemudaratan ataupun keburukan. Jadi nak katanya ada beza menimpa dan menyentuh.
Sebab kalau kita kata menimpa, kita seolah-olah sedang memberikan gambaran macam benda tu akan jadi beban dekat kita. Kan? Sebab bila menimpa ataupun dibebani, kita akan nampak itu adalah beban. Tapi kalau dia menyentuh, dia tidak semestinya menjadi beban. Kan tidak semestinya menjadi beban bila sentuhan. So mungkin akan ada sentuhan itu menatijahkan positif dan ada sentuhan yang menatijahkan negatif. Jadi di sini ada dua cara fikir yang Allah nak suruh kita lihat tentang dur. Dur ni maksudnya adalah keburukan lah. Tapi tuan-puan sekalian, bila kita perhatikan kalimah dur pula, dur ni kalau ikutkan maksudnya buruk. Lawan bagi buruk apa tuan-puan sekalian? Lawan bagi buruk biasanya adalah baik. Kan? Tetapi kalau kita buka kamus bahasa Arab, mu'jam, dur ni lawan dia adalah nafa'. Dia tak kata khair. Sebab lawan bagi khair adalah syar. Okay. Saya datangkan perkataan serti bagi dur ni terlebih dahulu tuan-puan sekalian. Dur ni kita terjemahkan keburukan lah. Tapi ada satu perkataan yang dekat dengan dur, iaitu perkataan syar. Syar. Buruk tu tulisan saya tuan-puan sekalian, tak apa, redha, saya padam semula. Sebab tak biasa menconteng di atas iPad. Jadi perkataan syar. So ini adalah perkataan yang dekat dengan perkataan dur. Biasanya kalau nak diimbalkan ataupun nak diimbangkan ayat ni, kalau ada perkataan dur, sepatutnya dia punya konklusi dia adalah selepas itu wa yamsaska bi naf'in, dekat sini, dekat bawah ni. Lawan bagi dur adalah nafa'. Tetapi kenapa Allah tak letak nafa' selepasnya? Allah letakkan khairin selepas ni. Kalaulah betul Allah letak khair dekat sini, patutnya ayat yang awal tu wa yamsaskallahu bisyarrin. Barulah tepat bawah tu wa yamsaska bi khairin. Okey. So nak kata itu dia punya lawanan. Tapi sekarang nampak kontradik. Dur lawan khair. Sepatutnya dur lawannya nafa'. Kalau Allah letak khair, syar tu dekat awal tu. Jadi tuan-puan sekalian, kenapa saya nak bangkitkan tentang perkara ini? Sebab dur ini adalah salah satu daripada cabang syar. Cabang daripada syar. Dia adalah juzuk kecil daripada syar itu. Syar ini adalah keburukan yang besar. Dur ni adalah cabang bagi syar itu. Manakala khair ni adalah satu cabang kebaikan yang besar dan nafa' tu adalah salah satu daripada cabang khair. Sebagai contohlah tuan-puan sekalian. Nafa' ni kalau terjemahannya adalah manfaat. Manfaat tu kan adalah salah satu cabang kebaikan. Boleh faham? Buruk. Buruk tu adalah salah satu cabang daripada kejahatan. So syar ni lebih kepada kejahatan, maksudnya kejahatan. Jadi nak katanya tuan-puan sekalian, kenapa berlaku tak seimbang perkataan dalam ayat 17 surah Al-An'am ini? Sebab Allah seolah-olah nak bagi tahu kepada kita, segala bentuk keburukan yang kita alami kat muka bumi ni, tak kiralah sakit ke COVID-19 ke apa ke, dia hanyalah bersifat dur. Bersifat dur, tapi tidak bersifat syar. Beza tu. Dia hanyalah bersifat dur dan tidak bersifat syar. Dur ni, kata para ulama bahasa, dur ni adalah satu keburukan yang nampak. Satu keburukan yang nampak. So keburukan tu kalau kita nampak, kita akan sebut sebagai dur. Seperti mana kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83 tuan-puan sekalian, bila mana kita perhalusi doa Nabi Ayyub AS yang kita tahu Nabi Ayyub AS ni sakit. Kan Nabi Ayyub AS ni sakit. Maka bila dia nak mengadukan kesakitannya kepada Allah Azza wa Jal, maka apa aduan dia kepada Allah? Anda perhatikan kalimah ini tuan-puan sekalian. Anni massaniyaddur. Bila dia kata yang aku telah ditimpa sakit, ada setengah ulama mengatakan sakit kulit tuan-puan sekalian, maka sakit kulit itu disebut oleh Nabi Ayyub AS sebagai ad-dur. Kenapa disebut ad-dur? Kenapa dia tak sebut syar? Kerana apa? Sebab sakit kulit tu adalah benda yang dia nampak dan dia boleh sentuh. It's tangible. Benda yang kita boleh sentuh. Maka jelas dekat sini, bila Allah kata kita akan ditimpa, akan disentuh dengan keburukan, maka Allah nak bagi tahu keburukan yang kita kena pada hari ini, semuanya adalah keburukan yang kita boleh nampak. Cuba saya dan tuan-tuan perempuan sekalian pada hari ini, tengok balik daripada awal kita hidup sebagai baby sampai umur kita sekarang, cuba anda tengok keburukan yang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Benda yang kita boleh nampak ke benda yang kita tak boleh nampak? Cuba jawab soalan saya. Benda nampak ke benda tak nampak?
Semua keburukan yang kita lalui dalam kehidupan saat ini, bermula daripada awal kita hidup kat dunia sampai sekarang, semuanya adalah keburukan yang kita boleh nampak. COVID-19, saya buktikan, dia still boleh nampak. Bila orang terkena virus tersebut, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku dekat orang tersebut? Orang tu akan mula mengalami deri rasa yang hilang, mungkin sesak dada yang sangat dahsyat, mungkin berlaku demam, berlaku sesema dan sebagainya. Maka dia boleh nampak benda tu. Maka dur lebih kepada keburukan yang kita boleh nampak. Berbeza dengan syar. Syar ni kalau anda nak perhatikan, syar ni anda boleh buka surah Al-Falaq. Bila kita baca surah Al-Falaq, kita akan jumpa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min durri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Kan? Kita kata syarri ma khalaq. Kenapa Allah sebut syar dekat situ? Tak sebut durri ma khalaq, durri ghasikin idza waqab. Kenapa? Sebab di situ keburukan makhluk, sebab makhluk punya keburukan kita tak nampak. Okey. Kegelapan punya keburukan yang datang daripada kegelapan, benda yang tak nampak. Nafathati fil uqad disebut oleh para ulama sebagai sihir. Sihir adalah benda yang kita tak nampak. Jadi keburukan yang kita tak nampak Allah sebut dalam sebutan syar. Dur adalah keburukan yang kita nampak. Jadi bila hari ini kita disentuh dengan keburukan dan kita boleh nampak, ketahuilah kita hanya disentuh dengan dur sebab kita masih lagi boleh nampak. Tapi tuan-puan sekalian, patutnya kalau Allah nak balas, kalau Allah nak ganti keburukan ad-dur ni tadi, patutnya Allah datangkanlah apa benda? Datangkan lawan bagi ad-dur, iaitu datangkan kebaikan dalam bentuk manfaat kepada kami, nafak. Tapi kenapa tak sebut nafak pada ayat ni tuan-puan sekalian? Allah sebut khair sebab Allah nak bagi tahu kamu akan menerima keburukan yang kamu nampak. Tapi bila tiba masa Allah nak sentuh kamu dengan kebaikan, Allah kata Allah akan bagi kebaikan yang mungkin kamu tak nampak. Sebab nafa' Allah, para ulama tafsir sebutkan, tuan-tuan sekalian, nafa' ini adalah satu perkara yang kita, baik, satu perkara baik yang kita boleh nampak. Itu nafa'. Okay, saya letakkan sini. Kalau tadi dur lawan dia syar, khair dia bukan lawan lah, sorry. Dur dia punya seertinya adalah dengan syar, khair seertinya adalah nafa'. Nafa'a. Jadi tuan-puan sekalian, kenapa Allah tak guna nafa'? Sebab kalau Allah guna nafa', maksudnya kalau Allah nak ganti kita punya keburukan tu dengan nafa', maksudnya kebaikan tu mesti nampak. Mesti nampak. Faham? Okay? Kebaikan tu mesti nampak kalau Allah sebut nafa'. Tapi kalau Allah sebut khair, Allah nak bagi tahu berita gembira kat kita tuan-puan sekalian, bila tiba Allah nak ganti sentuhan buruk tadi dengan kebaikan, Allah boleh ganti dengan sentuhan yang baik yang mungkin kita boleh nampak dan mungkin kita tak boleh nampak. So mana lebih menguntungkan? Anda nak kebaikan yang anda boleh nampak je ke ataupun nak kebaikan yang boleh nampak dan mungkin ada kebaikan yang anda tak nampak? So sebab itu Allah tidak letakkan dalam bentuk yang aksun ataupun benda yang berlawanan sangat pun, iaitu dur mesti dengan nafa'. Allah letak dur dengan khair, tujuannya apa? Sebab setiap keburukan yang kamu nampak itu Allah akan ganti dengan sentuhan kebaikan yang mungkin kamu nampak dan mungkin kamu tidak nampak. Boleh faham tuan-tuan sekalian setakat ni? Jadi jelas kat sini rahmat Allah sangat besar kepada manusia. Hari ini COVID-19 melanda kita, kita rasa down, kita rasa macam ekonomi kita jatuh, bisnes kita tak mampu run dengan baik. Banyak efek, keluarga kita mungkin ada pada kalangan keluarga kita yang terkena dengan jangkitan COVID-19 ini tuan-puan sekalian, tetapi ketahuilah ianya hanya sekadar berdiri atas nama dur. Dia tidak lagi jadi syar kepada kita, dia hanya dur kepada kita. Tapi bersabarlah tuan-puan sekalian, sebab apa? Ganjaran gantian kebaikan yang Allah nak bagi bukan sekadar nafak, bukan sekadar manfaat yang kita boleh lihat, tapi dia adalah khair yang kita boleh dapat dalam bentuk yang kita nampak dan mungkin tak nampak. Kalau nak lebih faham tuan-puan sekalian, saya bawa satu sirah Nabi untuk anda faham tentang termadur dengan khair. Baik. Kalau anda tengok perjuangan Nabi Muhammad SAW, tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad waktu menjalankan dakwah, apa yang berlaku dekat Nabi? Nabi dapat berdakwah dengan tenang ke? Ataupun asal Nabi dakwah orang terima ke dakwah Nabi? Tak. Nabi berdakwah secara fizikal yang dia nampak depan mata adalah bila dia berdakwah, orang bagi kata kesat dekat dia. Bila dia berdakwah, orang kutuk dia, orang hina dia, orang kata dia gila, orang kata dia ahli sihir, orang kata dia pembuat cerita dongeng dan sebagainya. So yang Nabi nampak bila dia berdakwah adalah kata kesat. Yang dia nampak adalah cacian, makian. Maka itu adalah dur. Maka tuan-puan sekalian, mungkin Nabi yang tidak nampak yang Allah boleh menggantikan dengan khair, mungkin Nabi akan jadi down bila tak memikirkan khair daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
tapi sebab percaya pada khair Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia percaya mungkin sekarang aku ditimpa dur, tapi dalam masa yang sama Allah telah bagi khair kepada aku. Asal-asalnya orang Mekah, orang Quraisy Mekah tak pernah dapat sentuhan hidayah pun daripada Allah sebab turut agama datuk nenek moyang mereka. Tapi bila datang aku, Allah utuskan aku kepada mereka, lantak pilih dia orang nak dengar ke tak, yang penting cahaya sudah mula masuk walaupun sikit dalam hati. Dia beriman ke, tak beriman ke, tu kemudian cerita. Tapi sekarang cahaya dah masuk. Cahaya masuk dalam hati adalah barang yang aku tak nampak. Sebab itulah aku kena percaya dan kita semua kena percaya di sebalik dur yang Allah takdirkan untuk kita alami ada khair di belakang tabir yang sedang bekerja. Iaitu ada barang-barang yang kita tak nampak. Siapa sangka beberapa tahun lepas itu, awal-awal dapat dur daripada Allah. Allah telah sentuh Nabi dengan dur, cacian makian. Tapi siapa sangka khair yang telah Allah rencanakan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun selepas itu, Umar Al-Khattab masuk Islam. Siapa sangka lepas itu ramai lagi pejuang-pejuang agama, Khalid Al-Walid masuk selepas itu. Anda jangka ke ya Muhammad? Kamu tak jangka benda ni. Jadi sebab itulah jangan disangkakan COVID-19 yang melanda pada hari ini anda akan tersekat dekat situ. Tidak. Tapi Allah kata dia cuma dur kepada kamu, tapi akan tiba masa kamu akan nampak khair Allah tu sedikit demi sedikit akan terselak dan kamu akan lebih menghargai Allah selepas itu. So nak kata tuan-puan sekalian, tidaklah semua benda yang berlaku pada saat ini lockdown dan COVID-19 itu semua buruk. Dia ditentukan dengan ada tak pengharapan kita kepada Allah waktu benda ni datang. Ada tak kepercayaan yang sangat tinggi kepada Allah waktu benda ni datang kepada kita. Lupakah kita Allah dah sebut dalam ayat seterusnya lepas perkataan dur tu, fala kashifa lahu illa hu. Allah dah sebut maka tidak ada sesiapa pun. Allah kata la nafi, la kashifa lahu illahu. Siapa pun tak ada yang boleh menghapuskan melainkan dia sendiri. Menarik dalam ayat ni tuan-puan sekalian, kenapa Allah tak kata fala kashifa lahu illallah? Kenapa Allah sebut la kashifa lahu illahu? Hu ni, kalau anda tengok hu ni maksudnya dia. Dia kan? Bila kita akan guna perkataan dia tuan-tuan sekalian, dia ni biasa digunakan bila kita sudah tahu siapakah dia yang dimaksudkan. Anda tak akan guna dia kalau anda tidak mulakan dengan siapa dia tu. Contoh, out of nowhere tanpa sebarang cerita apa-apa sebelum tu anda kata dia suka makan nasi. Anda pun bela siapa dia tu. Melainkan kawan saya Ahmad, dia suka makan nasi. Baru tepat datang perkataan dia tu. Kan sebab anda dah perkenalkan kawan saya namanya Ahmad sebelum tu. Maka dia tu tidak lain yang tidak bukan merujuk kepada Ahmad. Tapi kenapa babak menceritakan mengenai Allah nak angkat dur daripada manusia ni, nak hilangkan dur daripada manusia ni, Allah tidak menggunakan namanya yang agung sebagai yang akan mengangkat kemudaratan daripada manusia. Kenapa Allah guna hu? Sebab Allah nak bagi tahu, you know who. Anda faham tak maksudnya? Allah kata, aku tak perlu perkenalkan siapa aku yang dimaksudkan, siapa dia yang dimaksudkan dalam ayat ni. Ya betul, pada ayat sebelum tu ada perkataan yamsaskallah. Tapi bila Allah menggunakan hu dekat sini tanpa Allah repeat nama dia sekali lagi, Allah kata, yang akan menghilangkan tu, aku tak perlu explain pun siapa dia ni, tapi you know who. Kamu sendiri akan tahu siapakah yang akan menghilangkan kemudaratan itu. Dalam erti kata lain tuan sekalian, punyalah Allah sentiasa bersangka baik pada manusia dengan menyangkakan manusia dia kenal Tuhan dia. Persoalan, punyalah Allah sangka baik kepada kita yang kita kenal dia, yang boleh menyelesaikan, menghilangkan kemudaratan pada kita, tapi dalam masa yang sama kita sebenarnya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal, lupa pada Allah yang boleh mengangkat musibah dan mudarat daripada diri kita. Maka Allah bersangka baik dengan kita sebab Allah yakin kita kenal dia yang boleh selesaikan masalah. Tapi ternyata pada hari ini bila berlaku dur dalam kehidupan kita, kita jadi orang yang apa tahu? Yang tak cari Allah. Tak kenal, macam tak, seolah-olah tak yakin yang dia boleh selesaikan masalah kita. So di sinilah letak duduknya fala kashifa lahu illa. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah menyebutkan wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Pelik tau. Kenapa bila time Allah sebut Allah nak sentuh kita dengan kebaikan, kenapa ayat tu tak mirip macam ayat sebelum ni? Kalau sebelum ni yamsaskallah bidarrin fala kashifa lahu illa hu, kita mungkin expect dalam ayat seterusnya Allah boleh je sebut wa iyamsaska bi khairin fala radda lahu illa hu fala mani'a lahu illa hu. Kalau Allah nak bagi kebaikan, tak ada siapa yang boleh halang melainkan dia.
Tak ada siapa yang boleh tolak melainkan dia. Kita mungkin nampak sepatutnya ayat ataupun kita expecting ayatnya sebegitu. Tapi kenapa penutup ayat ni? Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa tidak disambung dengan kalau Allah nak bagi baik, tak ada siapa yang boleh halang. Dia mirip macam frasa sebelum tu. Kenapa penutup dia fahuwa ala kulli syai'in qadir? Why? Sebab tuan-tuan sekalian, Allah tak pernah memberikan janji manis kepada kita bahawasanya aku tak bagi pun satu kepastian kepada kamu bahawasanya kalau kau ditimpa musibah, kamu ditimpa mudarat, aku confirm akan gantikan dengan khair. Tak ada. Sebab Allah kata dia berkuasa sebab dia Tuhan. Maka Allah boleh tentukan untuk orang terus hidup susah dalam dur tersebut dan Allah juga berkuasa untuk hilangkan dur tu dan digantikan dengan khair. So Allah bagi tahu mutlaknya khair itu adalah mutlak pada milik Allah. Tidak ada milik makhluk dan tidak ada desakan daripada makhluk pun untuk paksa Allah bagi khair dekat dia. Sebab mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma percaya yang Allah boleh bagi kebaikan yang nampak tak nampak, tapi untuk diberikan perkara itu adalah tertakluk pada kuasa Allah. So bila kita tahu tentang fakta ini tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita kena buat, apa tadaburnya? Maka sekarang ini apa yang kita kena buat adalah kita kena buat apa jua cara yang Allah akan redha kepada kita untuk perkenankan khair ni sampai pada kita. Yang itu yang kita kena buat time lockdown ni. Sebab kita duk fikir, apa yang saya boleh buat time lockdown ni? Saya nampak saya sedang terkepung dalam satu rumah yang kecil, yang saya telah dibebani, anak saya tak boleh nak hantar pergi ke school ataupun tak boleh hantar pergi nursery. Saya kena layan anak saya 24 jam, nak kena sediakan makanan dia, kena makan, nak kena masak untuk dia. Tapi tuan-puan sekalian, percayalah, bila Allah kata aku pegang mutlak khairnya akan diberikan kepada manusia, maka sekarang ini waktu terbaik untuk anda fikirkan cara apa yang saya boleh buat untuk mengundang perkenan Allah berikan khair kepada saya. Dalam apa juga situasi. So untuk menjawab persoalan itu tuan sekalian, saya dah timbulkan persoalan besar, apa yang kita boleh boleh buat untuk perkenankan, untuk Allah perkenankan Allah bagi khair kat kita, kita pergi pada ayat yang seterusnya tuan-tuan sekalian, iaitulah surah Al-Anfal ayat ke-24. Di sini letak duduknya jawapan. Sebab persoalan yang besar kita dapat daripada ayat ke-17 tadi, 17 surah Al-An'am tadi adalah apa saya boleh buat? Sebab Allah kata, Allah kalau dia nak bagi buruk kat saya, maka dia yang boleh hilangkan benda tu. Tapi bila time Allah nak bagi kebaikan dekat saya, maka Allah kata Allah berkuasa. So dalam arti kata lain, seolah-olah Allah bagi tahu, dia boleh tentukan nak bagi ke tidak. Tapi takkanlah saya tak nak khair daripada Allah. Mesti saya nak khair daripada Allah ni. So apa saya boleh buat? Jawapannya dekat sini. Allah sebut apa tuan-tuan sekalian dalam ayat dalam ayat 24 surah Al-Anfal ini, Allah menyebutkan di sini detail Allah sebut. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. So dalam ayat ini tuan-puan sekalian, dia adalah daripada surah Al-Anfal. Saya bagi sikitlah tuan-puan sekalian teaser tentang surah Al-Anfal ini. Surah Al-Anfal ini adalah sangat sinonim dengan peperangan Badar. Bila sebut surah Anfal, surah inilah yang kita boleh study dengan banyak tentang peperangan Badar. Maka tuan-puan sekalian, anda boleh, sebelum saya sampaikan ayat 24, anda boleh imagine tak? Sebab ayat ni, 24 ni Allah bagi tahu, kita kena ada keinginan untuk menyahut seruan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Kita kena ada keinginan untuk menyahut seruan Allah dan Rasul. Tapi tuan-puan sekalian, kalaulah surah Al-Anfal ni sangat sinonim dengan perang Badar, kalau kita aplikasikan ayat 24 ni dalam situasi perang Badar, maksudnya para sahabat bila mana Rasul ajak dia pergi perang Badar satu ketika dahulu, jom kita pergi berjihad. Seruan jihad telah dibunyikan tuan-puan sekalian, jom pergi berjihad. So Allah sambung pula dalam ayat 24 ni, idza da'akum lima yuhyikum. Seruan itu sedang menyeru kamu kepada kehidupan yang sempurna. Tuan-puan sekalian, yang mereka nak sahut tu adalah seruan peperangan. So anda boleh imagine macam mana, cuba anda datangkan logik, macam mana pergi sahut pergi perang akan menatijahkan kehidupan. Bukankah logik kalau saya sahut pergi perang, dua possibility je akan berlaku dekat saya. Iaitu saya akan mungkin menang, nasru au syahid, iman nasru au syahid.
Iaitu biasanya, tuan-tuan sekalian, idea orang sahut pergi perang ni sentiasa dipalikkan dengan kematian. Jarang orang fikir pergi perang nak hidup. Orang pergi perang, orang nak mati, tuan-tuan sekalian. Tapi Allah kata dalam surah Al-Anfal ayat 24 ni, kalau kamu sahut seruan Allah dan Rasul, kamu bukan pergi kepada kematian. Dalam konteks perang Badar ni, kamu pergi ikut perang Badar ni, kamu bukan pergi pada kematian. Tapi hakikatnya, kamu sedang pergi pada satu seruan untuk kamu dapat kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna. So agak kontradik di sini ya tuan-tuan sekalian, kenapa pergi perang tu adalah pergi kepada kehidupan, bukan kepada kematian. So jelas kat sini tuan-tuan sekalian, seolah-olah ayat 24 ni sedang memberikan kita pembetulan kompas kehidupan kita pada hari ini, iaitu Allah nak bagi tahu apa kehidupan yang kita nak sebenarnya dekat dunia. Kenapa berlaku kekeliruan? Kenapa kata perang tu adalah kehidupan? Kenapa kita masih confused? Sebab kita masih beranggapan hidup tu adalah hidup dengan bernyawa, tarik nafas, turun nafas, tarik nafas, turun nafas, dapat duit, dapat makan, dapat tidur, itu hidup. Tetapi orang-orang beriman, sebab tu ayat ini Allah seru amanu, orang-orang yang beriman. Sebab apa? Orang beriman, dia faham hidup ini bukanlah semata-mata saya bernafas, saya makan, saya ada income stable. Tapi Allah kata kehidupan yang sebenar itu adalah sesuatu kehidupan yang menanti kamu, dan disitulah satu kehidupan yang kamu akan terjamin keselamatan 100%. Sebab bila kamu pergi perang, tak ada jaminan pun kamu akan balik dengan selamat. Tak ada jaminan pun kamu akan balik dengan tidak ada dur pada diri kamu. Kamu akan pasti ada benda yang akan menanti keburukan kepada kamu waktu kamu pergi perang. Tapi kenapa pergi pada kehidupan? Sebab Allah nak bagi tahu kat kita tuan-tuan sekalian, yang kita alami dekat dunia pada hari ini, yang kita sekarang alami, kehidupan kita alami ni, bukanlah kehidupan yang kita kena kejar. Understood? This is not a real life that we should go for it. Bukanlah satu kehidupan yang kita kena kejar pun pada hari ini. Allah nak bagi tahu ada kehidupan lain yang wajar, yang lebih wajar kamu kejar. Iaitu kehidupan apa tuan-puan sekalian? Kehidupan di negeri yang kekal abadi. Tuan-puan sekalian, saya nak bagi logik. Anda perasan tak dengan siri-siri musibah yang berlaku ataupun ujian yang berlaku dekat Malaysia pada hari ini dan dunia sebenarnya? Anda nampak tak seolah-olah Allah nak buktikan kat kita dunia ni adalah tempat yang we are feel insecure, tempat yang kita tak selamat pun dekat sini. Anda nampak tak? Kenapa hari ni orang masih lagi terpalit dengan dunia, masih lagi nak bertaut dengan dunia, sedangkan dunia telah membuktikan banyak perkara, kau duduk dekat sini, kau takkan selamat pun. Tak ada jaminan pun kau akan selamat selama-lamanya. Apa buktinya? Sebelum COVID-19 datang, orang income stable. Dia rasakan dengan income yang dia ada tu boleh tampung family. Boleh survive, boleh buat saving yang banyak tuan-puan sekalian. Pop, datang COVID-19, habis semua benda. Selama ni sihat walafiat tuan-puan sekalian, tubuh sasa, badan perkasa tuan-puan sekalian. Tapi datang COVID-19, kena kat dia lemah badan. So kamu duduk dekat tempat yang tak ada jaminan keselamatan. Tapi kenapa kamu cinta dekat tempat tu? Kenapa kamu masih lagi nak kejar kehidupan tu yang tak akan memberikan kamu keselamatan pun? Kan? Jadi sebab itulah tuan-puan sekalian, bila Allah kata kamu sahut seruan Allah dan Rasul, sebenarnya kamu sedang dipanggil oleh Allah untuk pergi kepada kehidupan yang sebenar. Sebab itulah dalam surah, saya buka ni, surah, bukan surah Sad, astagfirullahalazim, surah Yunus. Saya bukakan surah Yunus ni tuan-puan sekalian. Dalam surah Yunus ayat ke-25. Surah Yunus ayat ke-25 tuan-puan sekalian. Allah bagi tahu dah di manakah di manakah kehidupan yang sebenarnya Allah nak suruh kita pergi. So saat kita sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, this is the destination yang Allah nak suruh kita pergi sebenarnya. Dan disitulah, destinasi itulah yang terkandung kehidupan yang sebenarnya kamu kena nak pergi. Kehidupan yang kamu nak selama ni. Dunia sentiasa dipalitkan dengan insecurity. Kamu takkan selamat. Tapi ada satu tempat Allah sebut, bila kamu alami sebarang bentuk ujian, tak kiralah COVID-19, dur ke syar ke, sebenarnya itu panggilan daripada Allah untuk pergi ke mana? Allah sebut dalam surah Yunus ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yad'u ila daris salam. Tuh. Di sinilah tempatnya tuan-tuan sekalian. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah sedang panggil kita. Allah sedang seru kita pergi ke mana? Pergi kepada satu tempat kediaman yang selamat sentosa.
Mana pula ni? Pergi ke rumah saya ke Ustaz? Allah ni nak panggil saya pergi ke rumah saya ke? Rumah saya ni selamat ke Ustaz? So, dalam ayat ni para ulama mengatakan apakah yang dikatakan Darussalam? Ulama tafsir mengatakan Darussalam itu merujuk kepada syurga. Di sinilah tempat yang kita kena strive for it. Yang kita kena berpenat lelah untuk pergi pada hari ini, tuan-puan sekalian. This is the place. Dan Allah kata segala bentuk musibah ini tidak lain tidak bukan wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Aku nak bawa kamu ke mana? Segala bentuk panggilan-panggilan ini, musibah-musibah ini just untuk nak panggil kamu come back to the track. Sebelum COVID-19 datang, sebelum lockdown menimpa kita tuan-puan sekalian pada hari ini, mungkin kita hidup dalam keadaan kita keluar daripada track. Tapi bila datang musibah ini kepada kita, Allah nak buat kita jadi macam mana? Berada dekat siratal mustaqim untuk pergi ke mana? Darussalam. Aku dah buktikan dengan cukup jelas dah dekat kamu, wahai manusia, bahawasanya dunia ni tak selamat. Sebab tu aku bagi ujian-ujian yang datang daripada fenomena-fenomena dunia ni. Supaya kamu percaya yang dunia ni tak selamat. So bila kamu ada kepercayaan sebegitu, maka bila datang sebegini, kamu akan kembali dekat aku. Kamu come back to siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim ni akan bawa kamu ke mana? Darussalam. Tempat yang confirm kamu akan dapat security. Apa benda? Syurga. Tuan-puan sekalian, hari ini sudah cukup banyak bukti Allah suruh kita ni sedar yang dunia ni tak akan memberikan apa-apa jaminan kepada kita. Tapi kita masih lagi bertaruh harap yang sangat tinggi pada dunia, bukan pada Allah, bukan pada tempat yang memberikan kita kehidupan yang sebenar. Setuju tak setuju? Setuju kan? Kita masih lagi berpenat lelah dengan dunia pada hari ini, bukan untuk akhirat pada hari ini. Kita masih lagi belum berada dekat siratal mustaqim. Nabi-nabi tuan-puan sekalian, mereka berpenat lelah untuk apa? Berpenat lelah untuk nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpenat lelah untuk nak just selesai dekat dunia saja pada hari ini. Saya bagi contoh lain tuan-puan sekalian. Kalau tak cukup lagi bukti yang dunia sedang memberikan isyarat kepada kita, this is not the safe place for us. Saya bagi satu lagi contoh. Malam tadi kita baca suratul Mulk kan? Kita baca suratul Mulk sebelum tidur malam tadi. Tidakkah kita berjumpa dengan dua ayat yang memberikan gambaran dunia ni sentiasa menghambat kita dengan ancaman dan musibah? Allah sentiasa menghambat kita dengan ancaman dan musibah. Apakah ayatnya tuan-puan sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aamintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Ini adalah surah yang kita baca sebelum tidur, dan sebelum tidur Allah peringatkan kepada kita tuan-puan sekalian, apa fikiran kamu jika aku goncangkan dunia, aku goncangkan bumi pada saat ini. So Allah kata aku boleh hantar ancaman daripada daratan dengan cara macam mana? Aku goncang bumi. Yakhsifa bikumul arda. Aku boleh goncang bumi. Dan tak cukup dengan aku boleh hantar ancaman dan musibah daripada darat, aku boleh juga hantar ancaman dan musibah daripada langit. Sebab tu amintum man fis samai ayyursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nazir. Aku boleh hantar angin ribut kencang daripada langit juga. So Allah kata daratan pun aku boleh hantar musibah, daripada langit pun aku boleh hantar musibah. Soalan, kita dekat mana tuan-puan sekalian? Kita dekat mana? Kalau Allah kata boleh hantar musibah daripada daratan goncang bumi, daripada langit Allah hantar ribut kencang. So kita kat mana? Kita kat mana? Kita di antara langit dan bumi itu. Kita di antara dua musibah dan dua ancaman yang Allah sebutkan dalam suratul Mulk. Persoalan surah ni dibaca sebelum tidur. Kalau anda celik mata tuan-puan sekalian, datang angin kencang, mungkin anda boleh cari refuge, anda boleh cari tempat untuk melindungi diri anda. Bila anda tengah celik, kalau datang goncangan bumi, anda boleh buat apa preparation untuk menyelamatkan diri anda. Tetapi persoalan, kenapa ayat ni dibaca sebelum tidur? Seolah-olah Allah nak bagi tahu kat kita, lepas ni kamu nak tidur. Persoalan waktu kamu nak tidur lepas ni, datang ribut kencang, sempat tak kamu nak lindung diri? Lepas ni kamu nak tidur, bila datang goncangan bumi, kamu confirm tak kamu akan sedar dan kamu boleh selamatkan diri kamu untuk terkena daripada goncangan bumi? Tak ada jaminan. Jadi dalam keadaan celik, dalam keadaan tidur, Allah kata kita terdedah pada benda-benda yang tak selamat dekat dunia ni. Tetapi kenapa masih lagi kita bertaut pada benda yang tak selamat? Contoh, bila anda tahu pisau membahayakan diri anda, tuan-puan sekalian, anda nak bermain tak? Anda nak bersahabat tak dengan pisau? Anda tak akan bersahabat dengan pisau.
Kan? Anda akan cuba gunakan sekadar keperluan, lalu bila anda rasa tak perlu, anda tinggalkan. Itulah yang Allah suruh kita buat dengan dunia. Ambil manfaatnya saja, tapi jangan bersahabat sampai dia mencederakan diri anda. Dah banyak kes, banyak bukti Allah kata dunia menghambat kamu dengan ancaman. Tapi kenapa kita berpenat lelah dengan dunia? Okay? Dah cukup bukti belum? Kan tak cukup lagi bukti menampakkan kita dekat tempat yang tak selamat kat dunia. Jadi hakikatnya tuan-tuan sekalian, segala bentuk bencana itu adalah panggilan untuk kita come back to the track, dan track itu akan bawa kita kepada mana? Darissalam. Sebab itulah saya rasa tak lengkap kita nak bincang ayat 25 surah Yunus ni sekadar dengan kita highlightkan cerita mengenai Darissalam ni. Anda kena tengok juga ayat 3 ayat sebelum ayat 25 ni tuan-tuan sekalian. Barulah anda akan nampak kenapa yang dikatakan ujian ini adalah cara untuk saya pergi ke tempat yang lebih selamat. So rupanya inilah cara Allah menunjukkan sayang kepada kita. Ujian ini adalah untuk menyelamatkan kita, mungkin dengan cara yang kita tak nampak dan mungkin dengan cara yang kita boleh nampak. Sebab khair, it can be seen and it can be unseen. Ingat lagi tak khair tadi saya bincangkan? Dia boleh datang dalam bentuk yang kita nampak dan benda yang kita tak boleh nampak. Saya buktikan juga daripada ayat 22 tuan-tuan sekalian, surah Yunus. Hidup kita dengan pelayaran dekat atas bahtera tuan-tuan sekalian adalah benda yang tidak dapat dipisahkan. Gambaran kehidupan dunia sentiasa dipalikkan dengan pelayaran seorang manusia di atas sebuah bahtera di tengah-tengah lautan. Sebab tu dalam ayat 22 sebelum ayat 25 cerita pasal Darissalam ni, ada cerita mengenai Allah gambarkan ada seorang manusia yang sedang berlayar di lautan. Sebab tu ayat 22 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah. Kata Hamka, saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Hamka tuan-tuan sekalian dalam tafsiran ayat ini. Hamka kata, satu, bila kita baca ayat ni, Allah kata Allah telah mudahkan kita untuk berjalan di daratan dan di lautan lah. Tapi dalam konteks ayat 22, cerita pasal orang yang berjalan di atas lautan. So Hamka mengatakan orang yang akan berlayar dekat lautan ni, dia akan mengalami 3 bentuk perasaan. Orang yang berlayar di lautan ini, kata Hamka, dia akan sentiasa hampir dengan 3 perasaan ini. Apakah perasaan pertama? Kata Hamka, orang yang nak berlayar di lautan ni, perasaan pertamanya adalah sewaktu dia naik atas kapal tapi kapal belum gerak lagi. Okay? Naik atas kapal tapi kapal belum gerak lagi. So apa yang dia rasa? Waktu naik atas kapal tapi kapal tak gerak lagi. Kalau anda ataupun sekalian yang sedang menonton, ada pengalaman naik cruise ke, naik kapal ke, naik feri ke tuan-tuan sekalian, saya percaya anda boleh mengangguk, tak ada setuju dengan apa yang Hamka katakan. Biasanya orang yang baru naik kapal, the first thing yang mereka buat bukan letak beg dekat dalam kabin. Bukan pergi cari siapa kemudi kapal, tak. The first thing yang mereka akan buat adalah pergi dekat bucu-bucu kapal, merenung ke mana? Belum merenung laut lagi tuan-tuan sekalian. First thing yang mereka buat adalah merenung daratan. Dia mungkin akan tengok siapa yang sedang melambai, dia pergi. Siapa yang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada dia untuk nak naik kapal tu. So the first thing yang orang yang naik kapal ni buat adalah dia akan tengok daratan. So perasaan pertama adalah perasaan campur baur di antara nak berada di darat ataupun di lautan. Perasaan bercampur baur. Sebab tu perkara pertama, dia akan pergi kat tebing kapal, dia akan tengok daratan. Tengok siapa lambai, dia tengok keindahan-keindahan yang pernah dia buat dekat daratan. Ini perasaan pertama. Dan perasaan kedua, Hamka kata, dia akan berlaku waktu kapal sudah mula bergerak. Dan pada waktu itu sudah jauh daripada daratan. So bila kapal mula bergerak tuan-puan sekalian, orang yang berada di tebing kapal akan mula menikmati apa? Rihin tayyibah. Dia akan mula menikmati angin-angin yang baik yang kena dekat jasad dia. Bila angin baik kena, seronoknya. Wah, sejuknya tuan-puan sekalian. Wah, nyamannya. So bila rihin tayyibah kena dekat badan dia, perasaan kedua yang timbul tuan-puan sekalian adalah alangkah baiknya kalau angin ini berkekalan sehingga aku pulang semula ke daratan. Okay? Sebab mana-mana orang yang naik kapal tuan-puan sekalian, dia nakkan pelayaran itu pelayaran yang baik ke tak baik? Dia nak kalau boleh pelayarannya tenang sampai bila-bila. Begitu juga orang yang hidup kat muka bumi pada hari ini. Dia nak kalau boleh sepanjang hidup tenang setiap masa. Tak ada badai yang menanti mereka. Tak ada musibah yang datang dekat dia. So sama macam orang yang berlayar. Dia akan ingat balik apa yang pernah disebutkan dekat darat dulu. Kalau dalam konteks kehidupan manusia, dia pernah berjanji dengan Tuhan, dia nak buat apa kat muka bumi. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidin. Dia akan janji dia Allah tu sebagai Tuhan.
Tetapi tuan-tuan sekalian, bila dia dapat nikmat, tadi kan bila orang dah kena rihun asif, dia berharap kalau boleh angin ni kekal sampai habis. Tapi tuan-tuan sekalian, ada tak orang-orang yang bila kena rihun tayyibah ni, ada tak mereka akan jadi orang yang tiba-tiba lupa dengan Allah, janji mereka yang tadi? Akan ada possibility begitu. Iaitu dia lupa, dia jadi terleka, dia terbuai dengan angin yang sangat baik, angin yang memukul badan mereka, rasa seronok, rasa nyaman, dia terbuai dengan perkara tersebut sampai lupa diri. Maka tuan-puan sekalian, datanglah perasaan ketiga, dan perasaan ketiga ni wujud time bila? Bila dia dah jauh daripada daratan, dia dah separuh perjalanan, tiba-tiba Allah takdirkan kalau kedua tadi rihin tayyibah datang. Tapi tiba-tiba bila dekat tengah-tengah lautan datang angin yang berbeza daripada rihin tayyibah, namanya rihun asif. Rihun asif. Kalau anda nampak tuan-tuan sekalian kat sini ya, rihun asif. Rihun asif ni apa maksud rihun asif tuan-tuan sekalian? Angin badai. Angin yang memberi isyarat kepada duka cita. Angin yang memberikan isyarat kepada musibah. Maka kalau tadi waktu dapat rihin tayyibah, angin yang baik, seronok. Bestnya. Sampai lupa diri. Tapi tiba-tiba Allah hantar sekejap rihun asif. Datang angin badai. Dan bila angin badai tu sekalian, bukan sekadar datang angin badai saja, datangnya gelombang yang tinggi, datang menghempap kapal mereka sehingga pecah sana sini. Maka tuan-puan sekalian, apa yang berlaku pada waktu itu? Apa yang berlaku pada waktu itu? Masa mereka lupa kepada Allah dan Allah bagi nikmat, tiba-tiba bila Allah hantar rihun asif, automatik pada waktu itu secara fitrahnya manusia, dia akan jadi orang yang kembali ingat kepada Allah dan akan kembali bergantung kepada Allah dengan Allah menyebutkan frasanya da'awallaha mukhlishina lahuddin. Allah kata secara fitrahnya manusia bila dihempap, dipukul dengan angin yang kuat dan gelombang yang sangat dahsyat, mereka akan kembali kepada Allah dengan ikhlas. Asbab daripada apa? Ketakutan mereka kepada musibah itu tadi. Persoalan, bila kita ditimpa musibah COVID-19, kita tuan-tuan sekalian, apa yang kita rasa? Anda boleh imagine, anda boleh relate tak dengan situasi berada dekat atas kapal tu? Kita seolah-olah sekarang ni dengan adanya COVID-19, kita sedang mengalami rihun asif tu lah sekarang ni. Sebelum COVID-19 datang, kita sedang berada dalam fasa rihin tayyibah. Yang kalau boleh ada nak sentiasa keadaan sebegini, boleh pergi ke sana sini, anda boleh terbang ke sana ke sini dan sebagainya, boleh balik ke kampung, cium tangan mak ayah dan sebagainya. Anda nakkan keadaan sebegitu berkekalan. Tapi Allah kata no, akan tiba satu babak dalam journey kehidupan kamu, akan ada rihun asif. Tapi rihun asif ni tak lain dan tak bukan Allah sekadar untuk nak menyebabkan kamu beringat kembali pada track yang sebenar. Aku nak panggil kamu kepada track yang sebenar. Sebab kamu dah pernah berada dalam situasi kamu berjanji dengan aku, ya aku ni Tuhan kamu, kau akan sembah aku. Tapi bila kamu dapat rihun tayyibah, kau lupa dekat aku. So aku hantar rihun asif. Dan otomatik secara fitrahnya Allah bagi tahu manusia memang akan kembali pada Allah mukhlishina lahuddin. Dia akan kembali pada Allah dengan ikhlas. Sudahkah kita kembali kepada Allah dengan ikhlas pada saat ini tuan-puan sekalian? Tetapi tuan-puan sekalian, saat ni nampak macam bagusnya orang ni bila dapat musibah dia kembali kepada Allah. Ada pula kelompok kedua kata time senang tak ingat Allah, time susah baru nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini klise. Tapi tuan-puan sekalian, anda sewajarnya jangan perkecilkan orang yang waktu susah baru nak ingat Allah. Jangan perkecilkan golongan sebegini. Sebab itu tandanya Allah telah menjentik hati dia dan dia masih lagi mampu untuk pilih Allah untuk dicari waktu datang musibah. Sebab ada orang yang mati hatinya tuan-puan sekalian, bila mana datang musibah, langsung Allah tidak dicari. So kalau ada orang sebegini, anda kena acknowledge kemampuan dia untuk kembali pada Allah waktu ditimpa musibah. It's okay, walaupun time senang dia lupa diri, tapi time susah dia ingat Allah, jangan perkecilkan orang sebegini. So itu satu akhlak pertama lah yang kita boleh belajar dekat sini. Tetapi tuan-puan sekalian, tak dapat dinafikan, di saat kita bersangka baik kepada orang-orang sebegini, Allah kata Allah kenal manusia yang dia ciptakan ni. Allah kenal sangat-sangat. Tambah-tambah bukan sekadar berdoa pada Allah untuk selamatkan dia daripada musibah ni, anjay tanah. Tapi dia melakukan satu lagi janji. Lalakunanna minasyakirin. Aku janji kalau kau angkat musibah ni ya Allah, aku akan jadi orang-orang yang lebih bersyukur daripada sebelum-sebelum. Tuan-puan sekalian, ada tak anda biasa dengar word-word sebegini berlega-lega waktu time situasi COVID melanda kita?
Kita selalu mintakan, ya Allah angkatlah, mudah-mudahan kami ini akan jadi orang yang lebih bersyukur padamu, ya Allah, kami akan jadi orang yang lebih baik selepas ini. Banyak orang suka menabur janji bila mana dia nak mengharapkan satu kebaikan kepada diri dia. Sama juga dengan kelompok sebegini. Datang musibah, dia doa pada Allah dengan ikhlas. Dengan buat satu, aku janji kalau kau selamatkan kami, kami akan jadi orang yang bersyukur. Tapi tuan-tuan sekalian, sedih kan kalau kita perhatikan ayat seterusnya nanti, ayat 23. Allah kata apa? Bila Allah selamatkan mereka daripada musibah itu, Allah selamatkan mereka daripada musibah itu, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang seperti apa? Hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Mereka membuat kezaliman dekat muka bumi ni tanpa ada sebarang alasan yang betul pun. Mereka sudah cukup alasan untuk beriman kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk mereka ingat yang Allah itu Tuhan mereka. Mereka dah sudah cukup alasan nak nampakkan dunia ni tak selamat. Tetapi alih-alih lepas mereka selamat daripada rihun asif tadi tuan-puan sekalian, diselamatkan daripada musibah tu, Allah kata ada sekelompok manusia yang apa tuan-puan sekalian? Yang kembali berbuat kezaliman. Kembali ke buat kezaliman. Maka sebab itulah Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Hakikatnya apa yang kamu buat ini bukanlah memberikan kemudaratan kepada aku, tetapi sedang memberikan kezaliman, kemudaratan kepada diri kamu sendiri. Sebab apa? Sebab apa tuan-puan sekalian? Kan saya kata kehidupan ni ibarat sebuah pelayaran di lautan. Tuan-puan sekalian, rihun asif akan datang beberapa jam, beberapa minit saja tuan-puan sekalian. Yang dia minta pada Allah tu untuk selamatkan dia untuk menghadapi situasi beberapa jam itu sahaja. Tapi tuan-puan sekalian, kalau lepas Allah selamatkan mereka daripada badai itu, tiba-tiba mereka ingkar kembali kepada Allah Azza wa Jal, hakikatnya mereka sedang terlupa. Terlupa apa? Yang mereka itu masih lagi atas kapal dan mereka itu masih lagi atas laut. Anda faham tak faham maksud saya? Mereka lupa benda tu. Sebab maksudnya Allah boleh selamatkan anda sekali. Tapi ada possibility tak disebabkan kita tidak bersyukur, Allah boleh datangkan sekali lagi rihun asif yang dihilangkan tadi. We are still in this world. Maksudnya Allah nak bagi tahu kalau kita bertaubat, jangan anda main-mainkan taubat tu. Sebab apa? Kau masih hidup kat dunia ni. Selagi kau hidup, aku boleh datangkan benda yang telah menyebabkan kau minta taubat sebelum ni. Aku boleh datangkan balik musibah tu kembali kepada kamu dan hakikatnya bukan kau sedang permainkan aku, tapi aku yang sedang permainkan kamu. Kau bukan buat zalim ke atas diriku, tapi kau sedang buat zalim ke atas diri kamu sendiri. Nampak? So jangan pernah kita lupa, as long as we live in this world, satu musibah diangkat, jangan lupa dia boleh datang balik. Dan mungkin lebih teruk lagi datang kepada kita. Sebab itu kalau kita pernah ditepuk, dipanggil, dipukul, dijentik untuk kembali kepada Allah, Allah kata jangan sia-siakan taubat. Jangan nak main-mainkan dengan taubat. Sebab kita masih lagi hidup, kita masih lagi atas kapal, kita masih lagi atas laut. Rihun asif boleh datang bila-bila masa. Kalau sebelum ni Allah selamatkan tetapi disebabkan keingkaran kita sekali lagi berulang kali, jangan salahkan Allah kalau Allah hanyutkan kita, kalau Allah tenggelamkan kita, kalau Allah mudaratkan kita dengan apa? Dengan badai tersebut, dengan angin tersebut. So we choose. Kita yang pilih. Okay? Sebab itulah Allah kata tuan-puan sekalian, janganlah pernah sekali-kali dekat dunia. Sebab itu ayat ke-24 tuan-puan sekalian Allah datangkan perumpamaan. Dalam Quran kan ada perumpamaan dalam Quran kan. So sebab tu kalau anda nak study perumpamaan tuan-puan sekalian Al-Amthal, anda tak boleh go through terus ayat tu. Anda kena tengok 2-3 ayat sebelum baru anda nampak pembayang kenapa perumpamaan ni datang. Ringkasnya tuan-puan sekalian Allah menyebutkan innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh. Allah kata tuan-puan sekalian, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ni seperti air yang turun daripada langit lalu bercampur dengan tanah-tanah yang ada kat bawah sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman dekat muka bumi. Dan Allah kata tanaman tu untuk apa? Mimma ya'kulun nasu, untuk memberi makan kepada manusia, wal an'am, dan binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha. Allah kata apa? Sehingga apabila dia menampakkan bumi itu dengan keindahan, zukhrufaha wa zayyanat, dan terhias. So Allah bagi tahu tumbuhan yang hidup daripada hujan tu tadi bukan sekadar bagi makan kepada manusia dan binatang ternak, tapi menjadi perhiasan kat muka bumi.
Dia mencantikkan muka bumi. Dan tuan-puan sekalian, ada daripada kalangan manusia yang bila dapat nikmat sebegini, wa zanna ahluha annahum qadirun. Dia kata qadiruna 'alaiha. Dia kata apa? Aku berkuasa terhadap benda-benda ni semua. Nampak? So bila Allah bagi nikmat, memang ada kelompok dan manusia jenis ni yang dia rasa macam dia boleh control everything yang dia ada. Macam kita sebelum ni, ataupun sekalian sebelum COVID-19 datang, kita rasa macam kita control finance kita. Kita rasa kita dah jaga dah cash flow yang baik dalam kita punya family financial kita. Kita rasa macam okey belaka dah. Rasanya macam nak survive 20-30 tahun, insya-Allah confirm boleh selamat. Tapi tiba-tiba inilah gambaran Allah kata, mereka merasakan seolah-olah mereka qadiruna 'alaiha. Mereka menguasai benda tu. Sebenarnya mereka silap. Mereka silap. Mereka masih lagi hidup kat dunia yang dunia ni sentiasa memberikan gambaran you are insecure. Kamu tak selamat sebenarnya. Kamu tak selamat. Sebab tu Allah kata, aku boleh hantar ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Allah kata kalau tiba satu masa, aku boleh ranapkan semua yang tumbuh tu tadi seolah-olah macam benda tu tak pernah tumbuh sebelum. So, dalam erti kata lain, Allah nak bagi tahu kat kita, in this world, selagi kita hidup, we are not in control of everything. Kita tak mampu nak kontrol apa-apa pun kat muka bumi. Semua atas seliaan Allah Subhanahu Wa Taala. We can't control anything. Tak boleh. Hebat macam mana pun management financial kita, we can't control everything. Sebab Allah kata kalau Allah nak hancurkan sesuatu perkara, dia boleh hancurkan sampai hasida. Lenyap terus tanpa ada sebarang baki yang tertinggal. Hasidah ni juga anda pernah dengar dalam suratul Kahfi kan tuan-tuan sekalian, bila anda baca cerita pemilik dua kebun, kan ada cerita pemilik dua kebun dalam surah Al-Kahfi kan? Kan pemilik dua kebun tu kan celupa. Dia jadi orang yang tak beriman, tak bersyukur kepada Allah, dan bila Allah hancurkan tanaman mereka kan hasidah. Tanaman dia tu kan jadi hasidah. Dan macam manakah respon pemilik dua kebun waktu tanamannya sudah hasidah? Apa yang berlaku? Apa respon mereka? Apa respon pemilik dua kebun yang mampu dia buat pada waktu itu, tuan-tuan sekalian? Nak katanya sampai tak tertinggal baki walaupun sedikit yang ada dengan hancurnya tanaman dia tu, respon yang mampu dibuat oleh pemilik dua kebun hanyalah yuqallibu kaffai. Dia tak mampu nak cakap sebab hilang tu, ranap tu, hancur tu sampai tak tinggal sedikit pun. Dia boleh cakap tak ada apa-apa dah, tapi tak mampu nak sebut dengan mulut, hanya gambaran tangan, membalik-balikkan tangan. Yuqallibu kaffai. Illat, tak ada apa-apa semua sekali yang tertinggal, yang berbaki, hilang semua sekali. Ka'allam taghna bil ams, macam tak pernah wujud tanaman itu sebelum. So tuan-puan sekalian, apa yang kekal kat muka bumi? Jadi, kalau anda nak tahu apakah motivasi di sebalik perkara yang kita bincangkan pada hari ini tuan-puan sekalian, satu, anda kena tahu, yang ni kita kembali pada ayat yang ni tuan-puan sekalian. Saya bukakan ayat tu. Yang ni kita kena kembali kepada surah Al-Anfal tadi, yang kita tak habis bincang lagi tuan-puan sekalian. So bila kita tertanya soalan, sebenarnya apa yang ustaz ni nak sampaikan dengan perkongsian sebegini? Kembali kepada Allah, Allah tu yang control everything. Maka tuan-puan sekalian, di sinilah letak duduk perbincangan tadi, nak cerita satu benda je pada kita. Yang sebenarnya kita ni sangat lemah. Tu je. Tetapi masa COVID-19 ni datang, masa lockdown ni, masih lagi ada manusia yang tak mengaku dia lemah depan Allah. Dia rasa macam dia boleh kontrol lagi dengan kemampuan dia, dengan kekuatan dia. Dia boleh kontrol lagi benda. Masih lagi ada orang yang mencari celah-celah yang dia rasa dia boleh buat, tapi lupa untuk mengaku yang depan Tuhan, dia lupa nak mengaku depan Tuhan yang dia lemah. So this is the first thing yang kita kena buat, saya dan tuan-puan kena buat pada hari ini. Anda kena mengaku lemah depan Allah. Dan mengaku belum lemah depan Allah. Ataupun anda masih lagi nak tunjukkan yang anda kuat, yang anda boleh handle benda ni sendirian. Sebab Allah kata tuan-puan sekalian, ayat ni tak dihabis bincang lagi pada ayat Al-Anfal 24 ni, kan ada sambungan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kan ada Allah sebut dalam ayat ni. Allah kata ketahuilah, sesungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu membatasi antara manusia dan hati. Membatasi ataupun Allah berada.
Allah adalah berada di tengah-tengah di antara manusia dan hati. Baik. Saya ada buat gambaran tuan sekalian. Saya ni tak pandai melukis. Tapi cuba-cuba nak melukis. So jadilah begini ya tuan sekalian. Ni nota saya. Panjang nota sebenarnya. Tapi itulah kongsi mana yang penting sahaja. Okay. Gambaran yahulu bainal mar'i wa qalbih ni begini. Okay. Mar'i ni manusia lah. Mar'i ni. So kat sini lah mar'i. Okay. Wa qalbih. Hati kat sini. So Allah kat mana? Ha'il. Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. So Allah kat sini. So Allah bagi tahu tuan sekalian, kita ni punyalah lemah tuan sekalian. Kita mungkin pada hari ini bila kita berharap pada Allah, kita sekadar berharap Allah bagi kekuatan tenaga. Ya Allah, kuatkan aku mencari rezeki, kuatkan tenaga aku untuk cari rezeki. Tapi terlupa tuan sekalian, punyalah lemah manusia pada hari ini sampai apa yang terdetik dekat hati dia pun Allah menggambarkan dia masih lagi minta tolong pada Allah. Sebab Allah berada di tengah-tengah di antara manusia dengan hati. Kita sentiasa digambarkan minta tolong tenaga, minta tolong kekuatan. Tapi sebenarnya nak buat detikan hati yang betul pun kita berharap dekat Allah. Punyalah lemah kita ni. Punyalah lemah kita ni. Berharap detikan tu. Sebab Allah kata kemampuan kita untuk menuruti seruan daripada Allah dan Rasul itu bukan daripada kemampuan kamu. Tapi sebaliknya, detikan untuk kamu rasa nak menyahut seruan Allah dan Rasul itu datang daripada aku. Sebab aku dekat mana? Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sebab aku di tengah-tengah di antara manusia dengan hati. So, tuan-tuan sekalian, yang ni antara poin yang saya tak sabar nak kongsi pada hari ini, iaitulah inilah benda yang sentiasa manusia lupa, nikmat terbesar yang ada kat kita pada hari ini. Nikmat terbesar. Kita lupa benda ni. Kenapa saya kata kita lupa? Sebab tuan-tuan sekalian, kita masih lagi ada rasa macam mana tahu, I can do this alone. Saya boleh buat benda ni, saya boleh buat benda ni. Kita masih lagi ada perasaan sebegitu. Sebab kalau kita perhatikan, kalau kita ingat yang kita ada nikmat ini, divine intervention. Saya boleh namakan babak ni ataupun benda ni kita katakan sebagai divine intervention. Ataupun kita katakan sebagai satu campur tangan yang suci. Biasa kita kata campur tangan ni ataupun gangguan ni benda yang negatif. Tapi ada keadaan-keadaan khususnya daripada Allah, gangguan dan campur tangan itu adalah benda yang sangat-sangat, orang kata apa, divine. Yang sangat-sangat agung dan suci. Sebab tuan-tuan sekalian, anda nampak tak? Punyalah Allah tak nak biarkan kita sendirian, kita handle hidup kat dunia sendirian. Sampai Allah kata, apa benda yang kamu akan terniat dalam hati kamu tu pun, aku berada kat situ. Aku yang akan izinkan untuk benda tu terniat. Sekecil-kecil detikan hati pun Allah kata Allah yang izinkan. Allah yang akan endorse. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kehidupan kita ni berlaku dua kind of endorsement. Akan berlaku dua jenis endorsement. Anda tahu tak endorsement? Endorsement ni maksudnya pengesahan. Dalam hidup kita ni akan berlaku two kind of endorsement. So di sisi Allah untuk manusia, dua bentuk endorsement. Endorsement yang pertama ataupun keizinan pengesahan yang pertama adalah endorsement niat. Itu yahulu bainal mar'i wa qalbi. So apa yang kita niatkan itu, kemampuan untuk berniat adalah datangnya endorsement pertama daripada Allah. Allah endorse. Tak. Oh, kau nak berniat nak solat aku yang endorse kamu dia tu. So kamu mampu niat untuk solat. Oh, kau nak niat untuk nak niat. Okey, aku yang endorse benda tu. Sebab tu kamu mampu benda tu. So this is the kind of Allah nak bagi tahu, kamu tak buat benda kat dunia ni sendiri. Tetapi kenapa hari ni kamu nak jadi sendiri? Aku nak bagi tahu yang kamu buat kat dunia ni tak sendiri. Kamu semua ada aku. Setiap masa. Sekecil-kecil detik hati pun ada aku kat situ. Tapi kenapa tiba-tiba kau nak jadi orang yang bersendiri? Kenapa? Kau lockdown. Betul kau sendirian kat rumah. Tapi kenapa kau nak sendiri? Kau ada aku. Kau ada aku kat sini. Kenapa kau hilangkan aku dekat sini? Itu. Satu. So endorsement pertama. Kita akan berlaku endorsement of niat. Endorsement kedua adalah endorsement untuk bertindak. Itu endorsement kedua. So tadi kita ada kemampuan. Kita dapat endorsement daripada Allah untuk kita berniat. So satu. So endorsement kedua adalah Allah akan endorse kita untuk bertindak. Sebab ada orang yang mampu berniat saja tapi tidak ada kemampuan untuk bertindak. So ada dua kind of endorsement. So endorsement pertama niat. So ini pun nikmat yang besar untuk kita. Dan nikmat lagi besar adalah endorsement untuk kita bertindak. Maka tuan-puan sekalian, ingat lagi tak saya kata surah ni dekat ayat ni dekat dalam surah apa tadi? Surah Al-Anfal kan? Ingat lagi kan? Dan surah Al-Anfal sinonim dengan perang apa tuan-puan sekalian? Perang apa?
Perang Badar kan? So tuan-puan sekalian, ni saya nak buktikan tuan-puan sekalian betapa inilah bagaimana campur tangan Allah tu kalau dia masuk dalam campur tangan dekat dalam antara hati manusia dengan manusia tu, memang akan berlaku kejayaan yang sangat besar. Di saat mereka mendengar seruan daripada Nabi, semboyan jihad telah berbunyi tuan-puan sekalian. Ada timbul tak keraguan agak-agak dalam hati manusia? Boleh menang ke kita ni? Kita ni tak cukup kelengkapan senjata ni. Tapi tuan-puan sekalian, daripada mana kekuatan untuk mereka terdetik nak ikut Nabi juga pergi perang? Anda rasa kekuatan diri sendiri ke yang telah menyebabkan perkara itu berlaku? Cuma jawab soalan saya. Dalam segala bentuk disadvantage orang Muslim pada waktu itu, tentera Islam pada waktu itu, anda rasa daripada mana kekuatan jiwa itu datang? Untuk berniat nak follow apa yang Nabi ajak kita buat sekarang. Daripada mana? Takkan, sebab mereka ni orang baik Ustaz, sebab itulah mereka boleh buat benda ni. Tak. Allah tak pernah kata sebab dia kuat dia boleh buat benda tu. Allah kata semua tu berlaku sebab aku yahulu bainal mar'i wa qalbi. Aku kat situ. So sejarah orang-orang hebat yang kita duk agungkan, kita adore, kita kagum, Allah kata they are not strong because of them. Mereka bukan kuat sebab mereka, tapi mereka kuat sebab aku ada kat tengah-tengah kat situ. Aku ada kat situ. So rupa-rupanya banyak orang-orang hebat dalam agama kita, dalam Islam pada hari ini. Allah kata semua tu berlaku disebabkan aku yang campur tangan. Kalau tak ada, aku tak akan berlaku. Satu disebab kemenangan pertama sebab Allah telah endorsekan niat mereka untuk mereka nak sahut apa yang Nabi ajak. Jom pergi perang Badar, jom. Endorsement. So bila mereka dah mampu berniat, datang endorsement kedua, kemampuan untuk bertindak. Jom kita gerak sekarang pergi ke medan jihad. Dapat benda tu. Lalu tuan-puan sekalian, jelas dekat sini Allah nak bagi tahu, jangan kesampingkan nikmat yang terbesar. So bila kita nampak kita ni lemah, so sekarang inilah waktu terbaik untuk aku submit everything. Segala bentuk kekuatan aku kena letakkan semua kepada Allah. Sebab banyak orang-orang yang berserah total kepada Allah dalam Al-Quran, mereka menempah kejayaan. Persis tentera Badar. Persis tentera Badar. Dan tuan-puan sekalian, disebutkan juga, kalau boleh saya letakkan dalam bentuk gambaran. Okay. Kalau tadi saya kata tadi ada manusia, ada ha'il iaitu Allah, dan adanya orang kata tadi hati kan, manusia, Allah, hati kan. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah tuan-puan sekalian kat sini. So kalau hati manusia ni saya kata datangnya right intention, datangnya niat yang betul. So macam mana dia punya formula kehidupan pada hari ini tuan-puan sekalian, kita kena corakkan dalam kehidupan kita pada hari ini. So kita kena mulakan dengan niat yang betul. So niat yang betul ni tuan-puan sekalian datang daripada siapa? Acknowledgement daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah yang acknowledge benda tu untuk berlaku. So bila Allah telah acknowledge benda tu adalah right intention ataupun niat yang betul, maka barulah datang ability. Tapi manusia banyak nak fokus dekat sini. Tamakkan nak pergi sini tapi tak betulkan dekat sini dulu. Understood? That's my real apa yang saya nak kongsikan pada hari ini. Ramai orang bila dia timpa musibah nak fokus pada nak tambah ability, nak tambah kekuatan, nak power, nakkan kemampuan, nakkan kekayaan, dia nak ability. Tapi dia tak betulkan niat. Sebab Allah kata in order to increase your ability, empower your ability, kamu kena empower right intention terlebih dahulu. Right intention ni perlu empower terlebih dahulu. Sebab bila Allah acknowledge benda tu, acknowledge right intention, akan datang empowerment of ability. Okay. Tentera Badar, bila Allah telah acknowledge right intention yang ada pada orang-orang yang beriman pada waktu itu, tambah tak ability dia, bertambah tak empower dia, bertambah. Menang tak perang Badar? Menang. So, great ability, kata Spiderman, great power come with great responsibility kan. Tapi saya tukar sikit. A great ability come with a great and right intention. Ability yang cemerlang, ability yang kuat datang daripada niat yang betul. Niat yang betul. So laraskan balik niat kita tuan-tuan sekalian. So saya rasa dah pukul apa ni? Fatimah rasa macam dah terlebih dah, masya-Allah, tak sedar. Okey. Masa dah terlebih tuan-puan sekalian. Jadi inilah seputar perbincangan yang saya nak kongsikan pada hari ini. Maka tuan-puan sekalian, mudah-mudahan adalah sedikit pembetulan cara fikir yang kita boleh buat, sebab saya nak buat motivasi
Saya tak boleh buat menyebabkan anda lepas habis kuliah ni tutup laptop, pergi semayang cepat-cepat ke apa ke. Saya tak mampu nak menggerakkan tindakan anda. Tetapi yang saya mampu buat dengan apa yang Allah bekalkan pada Quran adalah kita sama-sama betulkan cara kita berfikir dan cara kita melihat. Bila ada right motif, akan datang right action. Bila ada motif yang betul, cara fikir yang betul, dia akan datang tindakan yang betul, insya-Allah. Motif ni bahasa orang moden, tapi bahasa klasiknya adalah niat. Betulkan niat, dapatlah pembetulan pada ability dan kita punya tindakan, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz Fatimah ada tambahan ke ataupun mungkin ada soalan daripada penonton, insya-Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas kupasan tadi yang sangat menjentik hati. Ada yang beritahu Masya Allah kupasan yang sangat mendalam oleh Ustaz tentang ayat-ayat tadi yang Masya Allah menjentik hati. Dan untuk saya sendiri pun Ustaz sebut tadi tentang kita ni kena mengaku lemah di hadapan Allah. Kita dah buat ke belum perkara tersebut? Rasa nak menitiskan air mata. Ustaz sebut macam tu tadi, Masya Allah. Jadi kita berada dalam lockdown dan sebagainya ni, ingatlah Allah ada bersama kita dan Allah mendengar, Allah tahu detikan hati kita pun Allah tahu, Masya Allah. Jadi saya sempatlah simpulkan beberapa perkara daripada pembentangan Ustaz tadi dan saya akronimkan dengan lockdown, insya-Allah. Dia akronim ni biasalah Ustaz, saya belajar dengan Ustaz Syahari lah Ustaz. Mazhab tu perlu dikembangkan lagi, masya-Allah. Masya-Allah. Okey. L yang pertama itu lazimi perkara yang Allah redha semasa lockdown supaya kita dapat khair, insya-Allah. Okey. Boleh salin siapa-siapa yang sempat salin tu akronim lockdown. L, lazimi perkara yang Allah redha semasa lockdown supaya dapat khair, insya-Allah. O, orang yang berwaspada ketika lockdown ini adalah seperti orang yang berada di atas pelayaran dalam sebuah kapal yang beringat dengan angin-angin ataupun badai ataupun gelombang, walaupun sebelum itu Allah datangkan angin yang sangat menyenangkan, tetapi Allah mungkin boleh datangkan lagi gelombang-gelombang lain kerana kita kena sedar kita masih di atas muka bumi ini. Itu O. O itu orang berwaspada adalah yang berada di atas muka bumi ini seperti seorang pelayaran di lautan, insya-Allah. C yang sempat saya catatkan tadi, Ustaz beritahu, contohilah para nabi yang berpenat lelah untuk mendapatkan syurga. Maksudnya sepanjang kita lalui lockdown ini, berpenat lelahlah di dalam rumah kita itu untuk beribadah, untuk didik anak kita sebaiknya, kan. Janganlah kita setiap hari marah je anak-anak kita, kan. Tidak ada pun perkembangan emosi dalam diri mereka. Sepatutnya mereka rasa secure, mereka rasa seronok berada bersama ibu bapa ini di rumah, insya-Allah. K, kehidupan yang sepatutnya kita kejar adalah kehidupan yang kekal, iaitu destinasi Darussalam, insya-Allah. D, tadi Ustaz sebut tadi tentang datangkan niat yang betul supaya kita ada keyakinan Allah itu ada dengan kita, yang akan menghasilkan ability tadi, yang Allah akan empower kita, kan, insya-Allah. O pula, hidup di atas muka bumi ini, orang yang hidup di atas muka bumi ini, mereka mengharapkan tiada musibah, kan, tetapi tiba-tiba Allah datangkan musibah itu sepatutnya memberikan peringatan kepada diri mereka. Okay. W, waktu susah ingat Allah, kan. Kalau waktu susah baru kita ingat Allah, bersyukurlah kerana kemampuan kita untuk mengingati Allah waktu kita susah itu. Kita tak nak menjadi sehingga ke akhir hayat kita mati tanpa dengan mengingati Allah. At least dengan kita kena COVID ke, kan, ada keluarga kita yang terkena COVID dan sebagainya, na'udzubillah, tapi masa itulah kita mengingati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan itu, nikmat mengingati Allah itu, kan. Bukan COVID sahajalah, dengan contohnya dengan kekurangan harta pun, kan. Waktu ni baru kita sedar, sebenarnya harta kita dah semakin sedikit, harta kita sebenarnya tak kekal. Jadi waktu ini apabila Allah jentik hati kita,
kita bersyukurlah atas jentikan daripada Allah itu. Okey, W dah sudah tadi. N, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah campur tangan Allah dalam setiap perkara yang ada. Termasuklah detikan hati kita yang kecil tadi. Dan mengakulah lemah di hadapan Allah kerana kita ini manusia yang sangat lemah, okay, yang selalu memerlukan pertolongan daripada Allah. Jadi itulah yang saya sempat simpulkan tadi, akronim ini. InsyaAllah nanti kami akan kongsikan nanti di page Mutiara Tadabbur. Jadi Masya Allah Ustaz, sangat bermakna pengisian pada hari ini Ustaz. Ana pun terlepas pandang sebenarnya ayat tadi tu, ayat yang tentang pengembara di lautan tadi tu. Masya Allah, apabila Ustaz sebut tadi satu-satu dapat mengambil ibrah daripada ayat tersebut. Jadi Ustaz Fatmah, ya, boleh Ustaz? Saya memilih untuk topik pada hari ini agak spiritual sebab saya nampak kita sudah cukup banyak mengalami pengalaman fizikal ataupun pengalaman jasadi, pengalaman lahiri. Jadi adalah baik satu masa tambah-tambah dalam lockdown ni kita berikan perhatian pula pada rohani dan spiritual. Betul. Topik hari ini dia sangat-sangat spiritual yang memberikan kita bagi masa sekejap pada hati kita untuk berkembang. Betul. Bukan sekadar kita punya fizikal, duit ataupun kita punya kemampuan sekeliling berkembang, tapi kita nak bagi kita punya rohani dan kita punya spiritual kita berkembang. Sebab itu topik itu saya pilih dan ayat-ayat itu saya pilih. Sebab kita nak memaknakan lockdown supaya hati dan spiritual kita tidak lock dan down. Okay? Masya Allah. Deep tu Ustaz, janganlah spiritual kita jadi lock and down kan. Sepatutnya kita kena bangkit dan kembali kembangkan lagi spiritual kita, hati kita dan kekuatan kita kepada Allah, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada yang mencatat, antaranya Puan Rafidah Siddiq, ada yang mencatat tadi nota-nota yang ada, Puan Nur Liza, Puan Nur Hayati, masya-Allah ramai yang menonton kita tadi. Sempat saya tengok hampir 80 orang masya-Allah menonton di live, alhamdulillah. Jadi Mutiara Tadabbur insya-Allah akan mengadakan banyak lagi siri-siri talk secara percuma sebegini insya-Allah kepada semua. Jadi semasa lockdown ini manfaatkanlah untuk kita sama-sama menimba ilmu untuk kembangkan lagi jiwa kita, hati kita insya-Allah. Jadi jemput kepada semua peserta yang menonton pada hari ini untuk follow Mutiara Tadabbur insya-Allah. Di IG pun ada, Facebook, Twitter dan juga Telegram. Insya-Allah banyak lagi kami akan kongsikan selepas ini insya-Allah. Jadi kesimpulannya, kami mohon maaf atas segala kesilapan teknikal pada awal tadi dan juga saya mohon maaf jika ada kekhilafan sepanjang saya menjadi moderator pada hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Ustaz Syahmi Syazril Azmi atas kupasan tadi. Alhamdulillah, syukur Allah datangkan Ustaz hari ini untuk ajar kami. Alhamdulillah. Jadi saya tangguhkan dulu insya-Allah perkongsian pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.